Sebelum saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjemput Yang Berhormat Pematang Power untuk meneruskan ucapan beliau, saya ingin peringatkan semua ahli lah. Masa jawatankuasa ini kita berbahas atau bercakap style jawatankuasa, iaitu mengikut butiran dan dalam butiran itu saja dan tidak kepada fakta-fakta lain. Datuk Seri Pematang Power, sila. Terima kasih Senior Ketua. Saya ingin menyentuh B8, 10,000, 30,000, 40,000, dan saya akan mulakan dengan penekanan soal royalti minyak yang banyak dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Dan ini bukan sahaja menyentuh negeri-negeri yang lazim pengeluar minyak, Terengganu, Sabah dan Sarawak, tapi juga menimbulkan kedudukan negeri Kelantan sendiri. Kita telah menyemak semua undang-undang awal sehinggalah pindaan Petronas terakhir. Semua kenyataan Perdana Menteri sejak Allahyarham Tun Abdul Razak sehinggalah Perdana Menteri sekarang, memang ternyata percanggahan. Pertama, istilah yang disebut dalam undang-undang royalty dengan pindaan kepada wang ihsan sebagai pertimbangan pentadbiran. Keduanya, janji bidang kuasa negeri yang jelas dalam undang-undang 1996 yang awal, 76 yang awal, dengan pindaan yang baru, di mana kuasa itu kuasa negeri dan kemudian dipindahkan kepada Petronas dengan syarat Petronas menganugerahkan royalti minyak 5%. Oleh kerana perkara ini tidak berkesudahan, saya ingin beri notis bahawa akan mengemukakan undang-undang persendirian, Private Members Bill, dalam isu pengagihan kekayaan negara minyak ini kepada Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak, termasuk cadangan kita supaya pengagihannya itu telus dengan royalti 20% kepada Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak, dan juga dengan peraturan keuangan yang ketat. Walaupun kita usulkan supaya peruntukan ini dipindahkan dari persekutuan kepada negeri mengikut hak yang termaktub dalam undang-undang, tapi saya setuju supaya pengagihannya dan pelaksanaannya mengikut tata cara keuangan yang ketat, mengelakkan daripada salah guna kuasa pengagihan baik di peringkat pusat atau peringkat negeri. Berikutnya ialah juga Jabatan Peguam Negara, bahagian perbicaraan dan rayuan, 40,000, dan saya ingin mulakan dengan laporan Suruhanjaya Diraja mengenai tip VK Lingam, kerana jawapan Menteri tidak memuaskan sama sekali, salah dari segi moral, tidak salah segi undang-undang. Apa faedahnya bagi kerajaan bersetuju dengan atas desakan rakyat untuk menubuhkan satu Suruhanjaya Diraja kalau dia tidak diberi pertimbangan sama sekali? Jawatankuasa panel yang dibentuk terdiri daripada bekas hakim Mahkamah Persekutuan, meneliti semua fakta dan undang-undang, kemudian diserah kepada Peguam Negara, dan Peguam Negara Tan Sri Gani Patel atas arahan politik mengenepikan saja. Sebab itu saya nak tanya berulang kali, mengapakah pemimpin negara nampak begitu lemah berdepan dengan orang-orang, tokoh-tokoh, peguam-peguam kaya seperti VK Lingam, dengan rekod separuh jenayah yang dilakukan begini rupa, mempengaruhi pelantikan hakim, menulis judgement penghakiman, dan dalam kenyataan oleh setiausaha beliau sendiri yang dilaporkan kepada
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Beliau sendiri yang cash wang 300,000, beliau sendiri bawa kepada rumah hakim, ke rumah hakim, serahkan kepada hakim. Beliau sendiri yang beli tiket untuk Yusof Chin, dan disebut nama-nama tokoh-tokoh hakim besar. Yusof Chin, Ahmad Fairuz, hakim yang bergelar Tun. Jadi sekarang ini di kalangan mata rakyat yang menjadi orang yang terlibat dalam kes penyelewengan, salah guna kuasa dan jenayah ini, Tun belaka. Tadi dalam kes PKFZ, Tun Ling Leong Sik. Dalam kes jenayah bidang kehakiman, orang yang diamanahkan untuk menjaga keadilan di negara ini, disabitkan kesalahan besar dalam kes penghakiman. Jadi saya harap yang betul perkara ini diberikan perhatian yang serius, kerana berbeda daripada kecaman atau yang disebut oleh rakan-rakan saya yang berhormat, bukan pasal salah, seolah-olah kita ini hanya memberikan tuduhan sembrono. Kita angkat keputusan Suruhanjaya Diraja yang dilantik oleh kerajaan di kalangan yang difikirkan oleh kerajaan, orang yang paling layak dan berwibawa. Tetapi apa yang berlaku ialah di sebaliknya. Tidak ada alasan yang Sabah sama sekali untuk menolak. Kerana kalau diberikan atas alasan berselindung di bawah peguam negara, maka tidak lama lagi Suruhanjaya, kalau siasat, kondak dan prestasi peguam negara pun ada banyak masalah. Yang dipertua dalam ucapan-ucapan oleh yang berhormat, terutama dari Barisan Nasional, tidak sangat dalam dewan tapi di luar, banyak yang menyindir orang yang dianggap oleh mereka bersalah dan dihukum, termasuk saya. Kes 3 bilion telah saya jelaskan, tapi ada kes-kes dakwaan sejak tahun 98 yang pada mereka sudah diputus tanpa soal oleh mahkamah. Saya yang tuntut ini hanya keadilan. Saya tidak minta diberikan perlindungan dan keistimewaan. Orang yang meneliti kes dari awal pertuduhan, di Trivoli Villa yang belum wujud, dipinda pertuduhan, didera orang-orang yang dituduh, dipaksa, dirampas darah bukan mengikut peraturan, ditutup siasatan bila ada laporan kedoktoran. Apakah kerana kedudukan kita ini sebagai pembangkang yang memilih untuk mengkritik dan menegur penyelewengan dan rasuah dalam kerajaan, maka kita harus dihina, diaibkan, dipukul begitu sekali? Ataupun negara ini ada dua segi undang-undang? Sebab itu peruntukan yang diberikan dan harapan yang diberikan kepada badan kehakiman yang dianggap harus bebas, haruslah selayaknya dibahaskan di parlimen ini. Sehingga kan ada yang menyinggung, setiap kali saya sampaikan ucapan atau beri teguran atau memilih untuk menerima pelawaan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Selangor untuk menjadi penasihat ekonomi ke Selangor, saya ingat Pasir Salap berdiri nak tanya tadi, itu dianggap sebagai sesuatu yang nak alih daripada pertuduhan, takut saya masuk penjara. Yang betul, penjara, tahanan politik, tahanan lokap dah 4-5 kali dah saya rasai. Saya tahu apa maknanya kezaliman, dan ahli yang berhormat yang ketika itu dengan rasa sedih dan menunjukkan keprihatinan terhadap saya semata-mata kerana kontrak dan jawatan, dia alih pandangan. Tidak ada masalah, itu hak dia. Tetapi saya ingin sebut, kalau dianggap pertuduhan yang dibawa oleh pengkhianat politik dengan niat jahat fitnah itu sebagai sesuatu yang sah, mereka bertanggungjawab bukan saja kepada perlembagaan dan negara ini, bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala.
dalam kes itu terbaru yang terpaksa saya hadapi, ini peguam negara berkeras untuk meneruskan pendakwaan atas niat politik, walaupun keterangan-keterangan doktor, pakar-pakar yang mereka pilih sendiri daripada HKL di sebaliknya. Inilah satu kes seksual atau rogol di dunia, di mana kes itu dibawa dan didakwa walaupun doktor kata tidak ada kesan sama sekali bagi orang yang mendakwa perkara itu berlaku.